Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fikriah Husna binti Roslan A168002. InsyaAllah, sempena penganjuran program Ekospati 3.0, saya akan membentangkan tajuk latihan ilmiah saya, penterjemahan ayat Al-Quran berkaitan wabak penyakit dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Latar belakang kajian. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril kepada seluruh umat manusia. Pesanan yang terdapat di dalam Al-Quran juga tidak terbatas pada lingkungan dan jangka masa tertentu, tetapi adalah untuk seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat wabak yang dapat dikenal pasti berlaku pada zaman Rasulullah dan kontemporari. Antaranya, wabak penyakit taun, wabak COVID-19, wabak sampar, wabak lintah air, wabak cacar dan wabak juzam atau digelar sebagai wabak kusta atau lepra. Penterjemahan ayat-ayat Al-Quran wabak penyakit dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman akan dihuraikan untuk melihat kaedah yang digunakan oleh Syekh Abdullah Basmi dalam usaha menyampaikan makna ayat Al-Quran berkaitan dengan wabak penyakit ini. Pernyataan masalah. Menurut Nikin Ayu Hestina 2020, salah satu perkataan yang sering diungkapkan dalam Al-Quran adalah merujuk kepada wabak. Sekiranya meneliti ayat Al-Quran, perkataan musibah itu sendiri berasal dari kata asabah dan terbitannya cukup umum iaitu sebanyak 77 kali disebutkan. Dalam Al-Quran sendiri juga banyak mengandungi isyarat dan larangan-larangan yang berguna bagi umat manusia. Khusus kata musibah itu sendiri disebutkan sebanyak 10 kali dalam Al-Quran. Namun, ayat-ayat Al-Quran wabak penyakit ini banyak yang diberikan contoh dan perumpamaannya dalam bentuk yang tersirat. Menurut Masrul Anam dan Abdul Rahman 2020, kata wabak tidak ada istilahnya dalam Al-Quran yang membicarakan persoalan tersebut. Akan tetapi, yang ada hanyalah persamaan sifat dengan pandemik COVID-19. Menurut Muhammad Quraishi Bab 2002, berdasarkan karya Quraishi Bab dalam tafsirnya Al-Misbah yang telah mengatakan ajakan ayat Al-Quran untuk makan makanan yang halal adalah difokuskan kepada seluruh manusia dan terdapat juga makanan yang tidak boleh dimakan seperti ular berbisa dan burung-burung yang berkuku tajam kerana boleh memberikan kemudaratan kepada kesihatan manusia. Oleh itu, ayat Al-Quran ini berkemungkinan adalah sebahagian daripada ayat-ayat penyakit virus corona yang telah menyerang kesihatan manusia. Ayat yang dibincangkannya adalah secara tersirat dalam Al-Quran sebagai memberi penjelasan kepada peristiwa tersebut. Oleh itu, terjemahan ayat Al-Quran ini perlu kepada kefahaman yang tinggi dan jelas supaya mencapai pemahaman lafaz Al-Quran dan makna yang tepat. Terdapat 3 objektif kajian. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti ayat Al-Quran berkaitan wabak penyakit dan terjemahannya dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Objektif yang kedua, menganalisis kaedah penterjemahan ayat Al-Quran berkaitan wabak penyakit dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Dan objektif yang ketiga, menghubungkaitkan terjemahan ayat-ayat wabak dengan pandemik COVID-19. Metod kajian. Kajian ini mereka bentuk kaedah kualitatif yang berbentuk deskriptif, iaitu berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif ini juga biasanya terhasil daripada 3 jenis data. Pertama, hasil pemerhatian. Kedua, hasil perbicaraan. Dan yang ketiga adalah bahan bertulis. Dalam kajian ini, pengkaji akan mengumpulkan data deskriptif ini daripada jenis data yang ketiga, iaitu bahan bertulis yang merangkumi petikan dan keseluruhan dokumen. Dokumen ini juga merupakan sumber yang paling mudah kepada pengkaji kerana maklumat yang diperlukan sedia ada seperti jurnal, buku, artikel, prosiding, latihan ilmiah, berita, kertas kerja, slide dan sebagainya. Dapatan kajian. Wabak taun. Menurut Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi dalam Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Quran, perkataan Ar-Rijza adalah antara ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan wabak taun. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun, yang membawa maksud maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik.
Pada pandangan Said bin Jubair, azab tersebut adalah wabak taun. Ekoran tahun ini, 70,000 bangsa Koptik Mesir didapati mati pada satu masa, lalu mereka dibiarkan begitu sahaja tanpa ditanam di perkuburan. Sebahagian ahli tafsir juga berpandangan bahawa azab itu adalah wabak taun. Allah telah menguji Bani Israel dengan taun berulang kali dan mereka juga diuji dengan siksaan lain setiap kali mereka berbuat zalim. Di antara siksaan mereka yang paling dahsyat apabila mereka ditaklukkan oleh bangsa lain. Kedua, wabak COVID-19. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia 2002, Allah memberi perumpamaan wabak COVID-19 sebagai haiwan terkecil ciptaan Allah fauqa ba'udah. Dalam pada itu, Al-Quran memberi perumpamaan akan wabak ini seperti yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamun. Yang membawa maksud Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui. Menurut Quraisy bab 2005, dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahawa ia tidak keberatan menyebut ba'udah nyamuk dalam Al-Quran walaupun ia dianggap kecil, remeh dan tidak berguna. Menurut sebahagian mufassir juga, seperti At-Tabari dan Imam Nawawi, ayat tamthil tentang nyamuk dan virus ini berbincang tentang keunikan dan keajaiban Allah dalam penciptaannya, terutama dari segi ukuran nyamuk ba'udah dan virus fauqa ba'udah yang sangat kecil. Manakala, menurut Al-Maraghi dan sebahagian ahli mufassir telah menjelaskan bahawa fama fauqaha atau fauqa ba'udah dimaksudkan sebagai lebih kecil dibanding nyamuk, iaitu sesuatu yang kelihatan lebih kecil fizikalnya daripada nyamuk. Sebagai contoh adalah virus bakteria kuman. Virus-virus ini tidak boleh dilihat dengan mata kasar dan hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Seterusnya, wabak sampar. Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, wabak yang disebabkan oleh virus sampar ini telah terjadi pada kaum Thamud. Al-Quran telah menceritakan pada surah Hud ayat 61 hingga 68, iaitu secara keseluruhan sebanyak 8 ayat yang telah menceritakan bahawa kaum Thamud meminta Nabi Saleh agar mampu mengeluarkan seekor anak unta daripada sebuah batu sebagai bukti kerasulannya. Dengan izin Allah, permintaan itu dikabulkan. Unta itu memiliki keistimewaan sehingga Nabi Saleh membuat beberapa syarat. Namun demikian, kaum Thamud telah melanggar perjanjian. Unta yang sepatutnya dijaga telah dibunuh dan dimakan dagingnya. Maka mereka menanggung akibatnya dan menimpa azab yang sangat pedih. Seperti yang dirakamkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Hud ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faya'khudzakum 'adzabun qarib. Yang membawa maksud, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat datangnya. Menurut Al-Gharib 1999, mereka menerima 3 bentuk azab. Pertama, sya'iqah, iaitu petir yang guruh, sekaligus mematikan. Kedua, syaihah, iaitu suara yang kuat sehingga mampu memekakkan telinga. Ketiga, gempa bumi yang sangat dahsyat. Pada masa itu, Nabi Saleh berkata bahawa kaum Thamud diberikan waktu selama 3 hari untuk bersenang-senang sebelum azab itu datang. Dalam sebuah riwayat dikhabarkan bahawa selama 3 hari itu, sebelum azab diturunkan pada hari keempat, telah terjadi perubahan pada wajah kaum Thamud. Pada hari pertama, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, berubah menjadi merah. Dan hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Akhirnya, pada hari keempat, datanglah sebuah petir sya'iqah dan gempa raifah yang menghancurkan dan memusnahkan mereka. Wabak lintah air. Menurut Al-Baghawi dan Ali 1999, wabak yang dijelaskan Al-Quran adalah wabak lintah air. Kisah wabak ini telah pun dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 249. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Yang membawa maksud, mereka meminum juga dari sungai itu dengan sepuas-puasnya kecuali sebahagian kecil dari mereka. Menurut Al-Sya'rawi,
Talut terpilih sebagai pemimpin bagi menentang tentera Jalut. Namun telah diceritakan, sebelum pasukan Talut melalui kawasan yang tandus dan panas terik, Talut menyeru kepada tenteranya bahawa sekejap lagi kita akan diuji ketika menyeberangi sungai antara Jordan dan Palestin dengan syarat tidak diizinkan untuk meminum air kecuali dihadkan dengan beberapa teguk sekadar menghilangkan dahaga sahaja. Kebanyakan daripada mereka tidak mampu melalui ujian tersebut. Mereka lantas meminum air sungai dengan sepuas-puasnya. Menurut Al-Tabari 1998, setiap kali mereka selesai meminum air sungai, tekak mereka terasa kering dan setiap kali selesai meminumnya, semakin terasa sangat dahaga sehingga badan mereka menjadi lemah dan tidak bertenaga. Manakala menurut Al-Baghawi, ketika mereka selesai meminumnya, tiba-tiba bibir mereka berubah menjadi hitam. Menurut Ramali 2010, para pakar perubatan mengatakan mereka terkena wabak lintah air atau limnitis nilotica yang masuk melekat pada lapisan mulut dan pangkal kerongkong. Hasil penyelidikan mengatakan bahawa pada musim panas, lintah air sangat banyak ditemui di Palestin Utara. Mulut kuda-kuda di kawasan tersebut akan berdarah ketika meminum air sungai. Kejadian ini juga digambarkan serupa dapat menimpa manusia jika meminum air tersebut. Wabak cacar. Menurut Abduh 1999, wabak yang disebutkan dalam Al-Quran ialah wabak cacar. Wabak ini telah dijelaskan dalam surah Al-Fil ayat 3 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul, yang membawa maksud dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasuk-pasuk yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Lalu, ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Menurut Ibnu Katsir, Raja Abraha al-Ashram telah membina sebuah gereja bertujuan untuk menyaingi Kaabah di Mekah agar bangsa Arab melakukan ritual haji di Yaman dan bukan di Mekah. Pembinaan gereja di Yaman telah menimbulkan kemarahan besar pada kalangan masyarakat Arab kerana mereka berasa dasar pertumbuhan ekonomi terancam. Pembinaan gereja itu juga tidak berjaya menarik perhatian masyarakat Arab untuk berkunjung ke Yaman. Hal ini telah menyebabkan Raja Abraha dan bala tenteranya marah dan memutuskan untuk menyerang Kaabah. Sebahagian daripada mereka menunggang gajah, termasuklah Raja Abraha sendiri. Namun, secara tiba-tiba telah datang sekawan burung ababil dengan jumlah yang cukup besar dari arah laut telah melemparkan 3 buah batu dari tanah liat yang dibakar. Masing-masing diletakkan ke dalam mulut dan 2 cengkaman, lalu dilemparkan ke arah tentera gajah. Akhirnya, mereka hancur terbakar. Menurut Ibnu Ishaq, sebagai salah seorang sejarawan Muslim, mengatakan pada tahun itulah wabak cacar pertama kali berjangkit di tanah Arab. Kata toir atau secara linguistik membawa maksud burung tersebut membawa virus yang menyebabkan wabak itu berlaku. Istilah toir sendiri yang dibuat oleh para sarjana barat ditafsirkan dengan swarm of flying creatures of insect carrying infection, iaitu sekawanan binatang terbang yang dapat menyebarkan penyakit. Ada juga yang memberi tafsiran bird in flocks atau flocks of bird, iaitu sekawanan burung atau burung yang datang berbondong-bondong. Sementara dalam versi Islam, kata toiran ababil ditafsirkan sebagai sekawan burung yang berbondong-bondong. Sementara itu, menurut Al-Baghawi, setelah melakukan penelitian yang berkaitan dengan kata ababil bahawa ia adalah binatang yang ganjil, bermuncung seperti burung, berkuku seperti anjing, tambahan pula, menurut Ikrimah, bentuk burung tersebut mempunyai kepala dan taring seperti singa. Menurut Muhammad Abduh dalam tafsir Juz Ammannya, berpendapat bahawa apa yang dimasukkan dengan toiran ababil adalah sejenis rama-rama atau lalat yang mengandungi hama. Hal ini kerana jika ia ditiup angin akan melekat pada kaki binatang dan jika ia menyentuh tubuh manusia boleh mengakibatkan hancur atau rosak. Namun, untuk mengelakkan tekanan psikologi adalah lebih selamat dengan mentafsirkan kata toir dengan seekor burung sahaja. Oleh hal yang sedemikian,
Ayat tersebut dapat ditafsirkan bahawa Allah melalui sekawan burung menimpakan sesuatu kepada mereka sebagai kematian yang telah ditentukan baginya. Maka pada ayat kelima, menurut Ahmad Ramali, ketika mereka berada di pintu masuk tanah suci dan ketika mana mereka bersiap ingin menyerang Baitullah, secara tiba-tiba wabak epidemik per-acute yang sangat ganas terjadi. Penularannya datang dari udara dan berupaya memusnahkan seluruh bala tentera Abraha seperti daun yang dimakan ulat. Yang terakhir, wabak Juzam. Menurut Novi Rojiatul Munawwarah, wabak ini telah diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Allah SWT berfirman mengenai ayat wabak penyakit Juzam atau digelar kusta dan lepra yang menimpa Nabi Ayub secara fizikal. Seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayyuba idza nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, yang membawa maksud, dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Nabi Ayub menderita wabak penyakit kusta ini selama 7 tahun. Akan tetapi, ia tetap tabah dalam menjalani ibadah kepada Allah. Melihat kepada ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dari Nabi Ayub, Allah telah menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub dengan minum dan mandi dari air yang keluar dari kakinya. Akhirnya, seluruh penyakit yang dialami Nabi Ayub pulih serta-merta. Kulitnya kembali bersih seperti asal. Maha besar Allah dengan kuasanya. Allah mengujinya bagi mendapatkan darjat dan keredaan dengannya. Maka Allah memberi Nabi Ayub sebuah doa yang mustajab. Doa tersebut secara keseluruhan menggambarkan kelemahan dan kesakitannya serta tiada jalan kembali kecuali kepada Allah. Kemudian Allah menyembuhkan penyakit dan memulihkan seluruh keluarga dan hartanya. Rumusan. Melalui penterjemahan ayat wabak tafsir pimpinan Al-Rahman ini, dapat diambil pemahaman bahawa wabak pada mulanya diperkenalkan oleh Al-Quran sebagai bentuk azab dari Allah. Walau bagaimanapun, dengan kemajuan sains dan peradaban, manusia akhirnya mampu mendedahkan melalui kajian-kajian yang mendalam bahawa wabak yang merebak dan menular kepada yang lain dapat dibuktikan secara saintifik. Oleh itu, apa sahaja musibah yang menimpa manusia adalah atas izin Allah SWT. Sekian, terima kasih.